Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni setelah beberapa bulan kita tangguhkan atas arahan PKP. Kali ini alhamdulillah kita sambung balik kuliah kita. Kita masuk dalam bab yang berikutnya adalah berkaitan dengan bersuci. Pada muka surat 51 bagi yang ada kitab. Tena qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullah taala, perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum sembahyang. Sebelum kita nak mula sembahyang, ada beberapa benda yang kita okey dah. Kita kena ambil berat dan ambil tahu. Kerana kalau benda ni tak ada, akan menyebabkan sembahyang kita jadi tak sah. Sembahyang kita jadi rosak dan sembahyang kita jadi rosak lah, jadi tak sah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, segala perkara yang ada hubung kait dan yang menjadi wasilah bagi mengesahkan ibadah sembahyang, maka wajib diketahui dan dipelajari seperti bersuci dan segala yang berkaitan dengannya. Andai seseorang tidak mengetahuinya, nescaya ibadah akan terdedah kepada terancam dengan batal ataupun cacat. Sebelum kita nak cerita bab takbir, bab sujud, bab cerita khusyuk dan sebagainya, kita reverse bab yang paling mudah sekali apa dia? Sebelum kita nak melangkah, maknanya proses bersuci itu. Senang kita habaq, sebelum melangkah masuk dalam masjid, start daripada tandas lagi kita nak belajar macam mana nak semayang tu. Maknanya semayang ni bukan dalam semayang. Semayang ni dia punya stepnya sebelum semayang nak kena jaga tu. Sebelum semayang, tengah semayang, lepas semayang, dia ada beberapa step dia. Maka mana-mana kitab fiqh kita mengaji pun macam itulah susunan dia. Bab berkaitan bersuci adalah bab mula-mula sekali. Kerana bagi pengarang dan ulama-ulama salafus soleh ni, bagi mereka tak guna kita cerita bab semayang yang hebat-hebat, bab bacaan yang panjang-panjang, tetapi semayang tak sah pun semayang tu. Walaupun semayang panjang, tapi semayang tak dikalkulate dan tak dikira oleh Allah Ta'ala. Maka kita tak mau ibadah kita yang penat-penat tu akhirnya tak dikira oleh Allah. Maka kita nak belajar start pada awal balik. Kita tengok bersuci. Bersuci pada maknanya membersihkan tubuh atau sesuatu daripada kotoran, sama ada kotoran hissi yang boleh dilihat oleh deria seperti darah, muntah, tahi dan lainnya, ataupun kotoran maknawi yang tidak boleh dilihat seperti oleh deria seperti hadas kecil atau hadas besar. Semualah bersuci ni nak bersih daripada benda yang kita nampak atau benda yang kita tak nampak. Apa dia benda yang kita tak nampak? Benda yang kita nampak tu macam kita berhadas kecil. Kita tak ada wuduk, ada orang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Tapi kalau ada tik cicak jatuh atas bahu kita, orang boleh nampak tak? Boleh nampak. Kalau ada najis burung di atas kopiah kita, orang boleh perasan. Benda tu pun kena bersih juga. Dan benda yang orang tak tahu, kita saja tahu apa dia? Berhadas besar. Siapa hadas besar, siapa hadas kecil, orang tak tahu. Sebab dia tak menyala di day. Hadas kecil macam tromeng itu, orang tahulah hadas kecil. Hadas besar orang tak tahu.
Jadi orang tahu ke orang tak tahu ke, kita nak sembahyang mesti kena clear benda tu, baru kita boleh jejak kaki masuk dalam sembahyang. Bersuci pada syarak adalah mengerjakan perkara yang dengannya mengharuskan sembahyang, seperti menghilangkan najis, wudu, tayamum dan mandi wajib. Apa-apa benda lah. Sama ada kita nak hilangkan bersuci tu, kita nak tujuan bersuci ni maknanya adalah nak membolehkan kita ni sembahyang. Sama ada kita nak boleh sembahyang tu dengan berwudu, ataupun dengan mandi wajib, ataupun dengan tayamum, maka kita jadi orang yang bersuci. Maka bila diangkat mani' penghalang dia tu, bolehlah kita ni buat ibadat. Maka pentinglah bersuci ni. Jangan kita kata Allah kitab ni, kitab apa pun mula-mula duk cerita pasal pitan lah, cuci. Yang tu yang paling penting sekali tu, bab bersih tu nombor satu. Hukum bersuci adalah wajib apabila hendak melakukan ibadah sembahyang. Sabda Nabi SAW, ya la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Bila yang dia kena wajib bersuci tu bila dia nak ibadah atau dia nak sembahyang, maka dia wajib bersuci. Sebelum tu, katalah contohnya orang tu dia dalam hadas kecil, hadas besar ke, hadas kecil ke, dia duduk ada belah hadas kecil. Maka pukul 11 pagi macam tu, dia tak ada wuduk pun tak apa. Bila dia kena wajib ada wuduk tu, masa dia nak semayang satgi tu baru dia jadi wajib. Masa dia nak semayang tu, maka wajib. Dia mandi ke, dia wuduk ke. Tapi sebelum tu, dia tak ada apa lagi, tak ada wuduk tak apa lagi. Tapi masa nak ibadah, mesti. Tambah-tambah bila waktu nak habis. Bila waktu nak habis, maka lagilah kena segera. Hikmah bersuci. Yang pertama, Allah Ta'ala kasih pada orang yang bersuci. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka pada orang yang bertaubat dan sangat suka pada orang yang bersuci. Maknanya selama mana orang tu berada dalam keadaan bersih, Allah sayang kat dia, Allah suka kat dia. Maka janganlah biar diri kita ni berada dalam keadaan yang tak suci dalam satu tempoh yang lama. Contohnya saya beritahu, katalah seseorang tu tak ada wuduk, maka kita nak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka biar kita ni berada dalam keadaan berwuduk selalu. Tak salah tak ada wuduk, tapi bagusnya ada wuduk kerana Allah suka orang-orang yang bersuci. Dan Allah suka juga orang yang bertaubat daripada dosa dia. Ni dua golongan yang disayangi dan disukai oleh Allah Ta'ala. Bersuci ni sebahagian daripada iman. Kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Bersih ni tak kira lah bersih kita bincang dari segi najis ke, dari segi hadas ke, semua benda orang Islam ni dia bersih. Hatta di rumah dia, hatta di bilik dia, hatta di tandas di rumah dia. Benda-benda tu orang tak tahu, tapi dia jaga bagi bersih. Tu bagus itu. Saya kalau kadang-kadang lah nakal kau kita pun kalau pergi masjid. Kalau pergi masjid tu kadang-kadang tak pergi tandas pun, saja jenguk di tandas tu. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah bersihnya tandas. Bersih sungguh, bukan bersih palsu, bersih sungguh. Benda yang orang tak tengok, kalau takat tempat imam bersih kita tak heran. Sebab tempat tu orang selalu tengok. Ni tempat orang yang bukan semua orang pergi tandas. Dan satu orang ada kot 10 orang pergi tandas, hak lain mungkin tak pergi tandas. Tapi tempat yang orang tak pergi, dia jaga bersih, elok, kemas, lawa, cantik je. Maka tempat imam kita tak payah tengok. Ada saya pernah pergi khutbah satu tempat, saya nak naik di atas mimbar tu, tak cicak ada lebih kurang 7.2 kilo. Di kursi dia, di tempat macam ni mimbar, kita nak letak tangan pun jadi tak berani. Daripada sedia buku khutbah tu, ada ringkasan kertas kita bawa, kita buat nota kecil tu, nak letak kat tu pun tak berani, nak letak tangan pun tak berani, nak pegang tongkat pun tak berani, nak duduk pun jadi kena kuih-kuih sikit dengan tisu tu. Ada tisu kebetulan, kena duduk di hujung tu, sebab syarat khutbah tu kena duduk, khatib kena duduk sebentar di antara dua khutbah. Duduk pun takut. La ilaha illallah, tu tempat tiap-tiap minggu guna, jangan pergi tengoklah tandas dia. Tempat selalu orang guna pun macam tu, kalau tandas dia lagi teruk lagi. Jadi kita nak tahu bersih tak bersih,
Nabi SAW ajak kita bersih. Tempat yang tak nampak selalu hampa kena jaga elok-elok. Apa dia? Bulu ketiak Nabi SAW habaq cukup elok-elok. Lagi kawasan-kawasan di kawasan sulit kita tu, Nabi SAW pesan jangan biar lebih daripada 40 hari. Maknanya apa? Jaga kebersihan elok-elok. Jangan ceritalah pasal rambut, jangan kisah pasal bulu hidung. Benda orang nampak di luar, benda yang orang tak nampak pun kena jaga bagi elok. Tambah penampilan kita di luar sebagai orang Islam, lagilah kena bersih, kena elok. Sebab ketiak ni jarang orang tengok. Ada orang tengok ketiak? Assalamualaikum bapak, sihat? Mai tengok saya ketiak. Tak ada, melainkan dia tu isap gam. Ketiak tengok. Bulu lain takkan tengok apa kot. Assalamualaikum, mai tengok saya sikit. Allahu Akbar, lama tak jumpa. Tak ada, awak panggil pelik ke tu. Itu memang syabu dalam poket, dah ada 2 paket. Memang jenis pelik ke tu. Tempat tu tak selalu orang tengok. Tetapi Nabi suruh jaga kebersihan. Bukan untuk orang, tapi kebersihan tu untuk diri sendiri. Sebab tu bersih tu sebahagian daripada iman. Tengok anak-anak tahfiz kita pakai baju bersih, cantik, elok. Terutama kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat kan, contoh kan, pakai baju elok-elok. Kadang-kadang yalah budak-budak kan, kadang-kadang kat sini dia jadi kotak putih kan, letak di situ kotak. Tak apa, kotak tu satu benda yang biasa. Tapi kalau kita nampak kotak je, ada spare, jubah ada 2, serban tu ada 2, ada beberapa spare gitu. Jangan tengok ridak ni macam wangi lagi, guna lagi 13 tahun ridak tu tak pernah basuh. Sekali pergi pancing jatuh dalam kolam ikan keli tu, arwah tu arwah secara berjemaah semua. Mereka cari sebab apa lah, ingat ke jatuh macam racun rumpai ke, jatuh ke apa ke. Dia rumpai dia tu, ridak dia. Sebab ridak ni kalau gelap, jadi dia tak pernah basuh dah. Sebab tu dalam Islam sunnahnya kita pakai pakaian putih. Macam orang perempuan pakai kain sembahyang putih tu bagus. Sebab apa? Sebab kalau kotak kita boleh nampak, jadi senang kita nak basuh. Kalau kotak kita nak kelorak pun senang. Kain sembahyang colour boleh? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Kita pandai jaga kebersihan, kita jaga bagi elok. Itu atas nama bersih, Nabi SAW ajak kita. Sebab tu orang Islam dia sentiasa bersih, sentiasa elok. Nabi SAW macam tu penampilan dia, sentiasa kemas, sentiasa bersih, sentiasa elok. Nabi akan, dalam syamai kita belajar kan, Nabi akan minyakkan rambut, ada rambut, minyak rambut elok-elok, janggut elok-elok, semua tu berada dalam keadaan yang selesa. Jangan orang tengok kita menakutkan tengok kita tu. Tu nama kata orang Islam. Lagi menghindarkan perasaan jijik. Yalah, kalau kain pelekat tu kita lama sangat tak basuh ke tu, sampai jadi macam spring dah kain pelekat dia tu. Dekat paha tu jadi macam spring dah. Orang lelaki ni dia tak kisah sangat benda tu tau. Sebab tu dia kena ada pasangan. Siapa yang belum kahwin, sahabat lah. Yang belum kahwin lah. Ada kahwin nak plan satu lagi, tu di luar kawalan lah tu. Sekali lagi lah bicara. Maksudnya isteri tu dia perunding fashion pada suami dia tu. Kalau suami dia kemas, orang kata apa? Orang kata suami, orang kata isteri lah. Kalau dia dah kahwin tapi dia pakai baju keluar daripada washing machine, dia pakai terus baju tu. Kedut betul kan? Dia pakai terus baju tu. Orang kata apa? Isteri hang balik kampung ke? Orang tanya gitu. Sebab isteri ni dia memang macam tu lah. Kalau lelaki pakai selok pergi kerja, selok tu dia boleh pakai 17 tahun tak basuh, dia boleh. Dia ni tak kisah gitu. Isteri ni dia akan pergi kat belakang pintu tu, tengok selok ni 2 hari dah tak okey dah ni, dia tukar iron selok baru bagi dia. Kalau kira orang lelaki, dia tak ambil tahu lah semua benda tu. Jadi orang perempuan ni dia pelengkap pada seorang suami tu. Kita tengok, kalau suami tu kemas bersih, orang kata bagus isteri dia jaga bagi elok. Kalau lelaki tu jadi belemuih belemuih kan, orang kata isteri dia kot. Tapi pelik kadang-kadang isteri lawa, suami dia belemuih gitu. Tu orang panggil isteri comel, suami cemeh. Back pi kat mereka lah. Macam tu kena menikah tu lagi lah. Menjaga kesihatan dan menghindarkan diri dari penyakit. Ialah kalau kita jenis tak bersih, tak mandi dan sebagainya, penyakit pun cepat kena dekat kita. Sebab tu Islam ni dia ajak kita kok mana pun bersih. Ni COVID ni apa dia? Basuh tangan ni. Nombor 1 sekali basuh tangan, pegang apa basuh tangan. Basuh tangan ni dulu masa ada penyakit SARS atau apa, mulut, kaki, tangan, tak apa kan, 3-4 kan.
Ears, nose, apa dia punya singkatan itu tak ingat dah. Penyakit tu pun sebab tu budak-budak tak basuh tangan, budak tadika semua pakat kena habis. Jadi kena bersih. Tangan kita tu selalu kena bersih. Kalau orang tu selalu berwuduk, dia bersih lah. Tak ada agama ajar cuci hidung ada. 1 hari 5 kali cuci dalam hidung ada? Ada. Islam lah ajar hidung pun bersih, cuci dalam telinga, cuci dengan air lah. Orang biasa cuci masa mandi lah. Islam ajak cuci di cuping telinga, semua belakang ni bersih. Nama kata orang Islam tu bersih. Lagi menjaga kesihatan dan membezakan antara manusia dan binatang. Tu beza dah. Kambing kambing jangan mandi tak. Jadi kita pun janganlah jadi bersih kambing gitu, binatang. Jadi bersih tu kena ada selalu. Satu tanda keistimewaan agama Islam lebih menitik beratkan kebersihan bukan hanya pada zahir saja, bahkan hingga ke kebersihan batin juga. Bukan sahaja luar je, sampai hati kita pun kena bersih juga. Bersih daripada sifat mazmumah, jangan sombong, takabur, belaga, rasa diri kemai, bagus dan sebagainya. Daripada luar sampai dalam, bersihnya dia tu. Dan terpelihara maruah diri. Selain daripada itu, kebersihan dalam sembahyang adalah adab sopan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jumpa mak mentua ke, kalau kita nak jumpa kawan-kawan pun kena bersih, pakai baju elok-elok. Tambah lagi kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka pakaian tempat kita nak guna semayang dan sebagainya semua tu mesti dalam keadaan bersih. Pembahagian jenis bersuci. Bersuci yang dikehendaki syarak ada 2 jenis. Satu, bersuci dari najis zahir yang meliputi badan. Yang kedua adalah hadas yang merupakan kekotoran maknawi yang ada pada badan sahaja. Ni kita bincang dah. Dia hadas. Maknanya hadas ni dia ada, tetapi kita tak nampak benda tu. Tapi dia menghalang kita nak buat ibadah. Kita ada hadas besar, kita nak pegang Quran tak boleh, kena hilangkan dulu, kena angkat dulu. Nanti kita main hadas besar. Nawaitu raf'al hadathil akbar, aku angkat hadas. Maknanya benda tu dia ada atas kita, kita angkat dia, baru kita boleh sembahyang. Macam tu. Jadi dua-dua tu lah, hadas besar, hadas kecil. Berlaku dengan sebab keluar mani, setubuh, haid, nifas, beranak atau gugur. Cara bersih hadas adalah dengan mandi wajib. Saya tengok dia ada penerangan. Ada penerangan. Kita tak syarah di situlah. Nanti dia main, kita syarah panjang. Hadas kecil berlaku dengan batalnya wuduk, tak ada ayat semayang. Cara bersuci adalah hadas kecil adalah dengan berwuduk. Hadas ada besar lah. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Hadas besar dengan haid ke, dengan keluar mani ke, ada sebab-sebab dia. Nanti dia akan cerita kat kita panjang lagi. Okey, ada beberapa jenis alat untuk bersuci. Tadi kita kata ada beberapa alat untuk bersuci. Pertama, kita boleh bersuci dengan guna air. Boleh. Yang kedua, boleh bersuci dengan menggunakan debu tanah seperti tayamum. Boleh juga. Dan yang ketiga, batu dan barang yang maknanya iaitu setiap benda keras suci, kesat lagi dapat menanggalkan seperti kayu dan seumpamanya, serta tidak dihormati untuk beristinja dan pada hukum syarak. Okey, ada 4 jenis. Dia tak terang di situ. 1 air, 2 tanah, 3 batu, dan 4 adalah bahan-bahan penyamak untuk menyuci kulit belulang, tulang belulang, binatang yang mati selain daripada anjing dan babi. Dia terang juga kat belakang tu. Tak apa, tu macam surface sahaja. Dia sentuh, kita pergi ke jenis-jenis air dulu. Okey, kan ada 4 jenis, ada 4 benda untuk kita suci kan. Tadi dia kata air. Sekarang dia main bab air tu, dia pecah pula air. Sekarang kita cerita pasal air tu bagi panjang. Air yang suci lagi menyucikan. Maknanya air tu bersih, dan air tu kita boleh guna untuk bersih, untuk menyucikan, untuk mandi wajib, untuk ambil wuduk, semua boleh.
Ayat tu ada nama dia yang pertama, nama dia adalah ayat mutlak. Mutlak tu makna dia apa? Mutlak tu dia tak gantung dengan mana-mana, dia umum, dia bebas, dia tak bergantung dengan mana-mana. Contoh saya bagi tahu. Apa dia kat situ? Saya terang. Ayat laut. Ayat laut tu yang berlambak-lambak yang besar tu, kalau kita pergi tepi pantai, masa kita duduk mandi-mandi ayat laut, mandi-mandi tu masuk waktu Zuhur. Kita boleh pergi dekat laut tu, kita boleh ambil wuduk dekat pakai ayat laut tu, kita boleh semayang. Ustaz, dia bukan ada ayat garam-garam macam tu ke? Tak apa, tak ada masalah. Dia adalah ayat mutlak. Kalau hang rasa nak kumuk tu rasa macam pelik sangat, boleh kumuk syarat, betul lah. Dan mata kalau nak basuh tu, basuh elok-elok. Sebab hanya yang buka mata tu. Bukan nak serubuh mata. Nak bak kata ayat tu okey. Kalau pun ada bangkai gajah, 82 ekor gajah pun, ayat laut tu dia tak akan jadi apa pun, dia okey, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia terlalu luas. Nanti kita tengok ukuran dua kulah tu macam mana, baru dia bincang panjang lagi. Jadi maknanya, ayat tu, ayat laut boleh kita ambil. Yang kedua, ayat sungai yang berterusan mengalir, kita boleh ambil ayat semayang kat situ. Ustaz, masa saya ambil air semayang tu, saya tengok ada seorang mandi ke atas, dia duduk kencing. Boleh tak saya ambil air semayang? Boleh. Han tunggu saat kencing dia jalan. Ke kencing jenis duduk situ tak jalan 18 tahun duduk situ? Tak kan? Han tengok dia kencing, han janganlah ambil air semayang kat bawah tempat dia kencing tu. Hang cerdik lah sikit. Dah dia kencing kan, duduk relax saat dulu. Alang 30 saat kencing jalan lah. Habis semua kencing itu, Ustaz, manalah tahu ada orang duk layak, duk kencing layak. Yang tu tak payah duk buat teruk gitu. Mana tahu memang tak tahu. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum dengan benda yang kita nampak. Ada kucing kencing ke apa-apa kat atas tu, tak ada kat bawah kiri kanan semua tak ada. Ayat, ambil ayat tu bau ada bau kencing tak? Tak ada, bau sungai biasa je. Okey, boleh ambil semayang. Kita tengok depan mata kita. Okey. Tapi kalau ayat tu bertakung, kita hati-hati. Kemungkinan kalau kencing ayat tu masih duduk di situ. Sebab ayat mengalir situ, ayat bertakung ni dia tak berjalan sangat. Dia duduk circle kat situ je. Kalau macam tu kita pergi ambil semayang dekat tempat yang bergerak. Ayat yang mengalir macam sungai macam tu walaupun ayat sikit tapi nama kata sungai, kita boleh guna, boleh ambil. Sungai Amazon besar pun boleh. Sungai Nil pun boleh. Sungai belakang rumah kita setengah jengkai pun boleh. Janji dia nama adalah sungai air yang mengalir. Bukan sungai tu terhasil disebabkan belakang dapur rumah orang. Tu sungai juga. Sini ada kawasan perumahan atas bukit, lepas tu ayat semua turun. Tapi ayat tu ayat dapur mereka dengan ayat tandas mereka. Sungai. Ambil semayang. Kumuk ada bekas ayam, bekas nasi kawan tu makan. Awak sungai ni ada nasi. Tu bukan sungai lah, Samdul. Yang tu rumah. Yang tu rumah orang duk buat turun gitu. Hang kena pastikan dia sungai. Dia nampak macam sungai, tapi dia bukan sungai, tak boleh. Dia tak nampak macam sungai, tapi dia sungai, boleh. Dia bukan nama sungai tu. Hang perhati tengoklah. Orang panggil sungai, orang panggil belum tentu lagi. Hang tengok dulu, betul ke? Betul lah dia main pada atas bukit. Okey, kita boleh ambil uduk, boleh tadah ayat tu, boleh mandi wajib, boleh. Nak minum Ustaz? Boleh juga lah. Tengok keadaan. Lalu minum lah. Tak lalu tak payah minum lah. Minum ayat mineral lah. Berlambak lagi ada dalam dunia ayat. Yang perlu nak minum ayat tu apa? Benda mudah. Ayat telaga, yang telaga tu betul. Telaga yang ada dekat yang kita korek tanah, ayat tu keluar daripada tanah. Walaupun ayat tu color macam teh ais. Memanglah ayat tanah mestilah color teh ais kan. Tak ayat tanah color holik pula. Kan baru ni dia kata ayat kat Kelantan tu color teh ais. Saya pun tak tahulah. Betul lah. Dah nature kan. Macam tu lah. Kalau ayat color hitam, tu mungkin ada kesan minyak ke apa kan. Itu baik-baik lah. Cuma saya nak bak, telaga boleh. Telaga belakang rumah kita ke, tapi dia telaga sungguh lah. Telaga sungguh. Nanti kita tengok telaga tu macam mana, najis tu boleh. Kalau ada bangkai tikus dalam tu,
Kalau ada bangkai kucing dalam tu, boleh ke tak boleh? Nanti kita main kat bawah. Kita terang dulu ayat. Telaga. Kemudian ayat hujan. Ayat hujan kita boleh guna untuk ambil wuduk. Boleh, tak ada masalah. Ayat hujan tu tengok dulu. Kalau ayat hujan tu turun daripada bumbung rumah kita, baru hujan 10 minit yang awal, semua kotoran atas bumbung tu dia main turun pada kita, maka tunggu sat. Kemungkinan atas bumbung tu detik burung ke, memang kita tengok burung merpati banyak duk main, jangan ambil uduk lagi. Kalau kita clear betul, ayat yang jatuh original terus tak kena mana, langit terus ke tangan kita, atau dia just kena kat daun-daun pokok boleh. Kalau kena kat rumah kita, bumbung rumah kita, boleh ambil juga. Tunggu sat, biar hujan tu turun dalam 10 minit, 15 minit, kita agak-agak okey dah, ayat turun ni bersih dah, tengok ayat pun tak ada bau apa dah, boleh guna ambil sembahyang. Ayat hujan ni nama dia wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Surah apa? Ampuilah aku duduk depan dia ni pula. Berapa juzuk dah? Dan dah baru 1 juzuk. Anzalna minas samaa'i. Cerita pasal hujan ada 2 lokasi. Satu surah Furqan juzuk 19, satu surah Qaf juzuk 26. Cerita pasal kelebihan hujan. Ayat hujan ni dia ayat yang wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Syekh Sa'ad, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di nama dia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dia ni duduk di Mekah. Dia ulama yang besar di Mekah. Di zaman tu juga ada satu ulama, nama dia adalah Habib Alwi yang di Mekah tu. Dia duduk situ juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua orang duduk Mekah. Ada sekali Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dengan Allah, mufti Mekah tu, tak ingat nama, tak apa. Ni Syekh Habib Alwi ni dia mazhab Syafi'i. Adapun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ni dia berfahaman Salafi. Dia berfahaman lain sikit fahaman dia daripada Habib Alwi. Apa yang jadi adalah satu kisah berlaku ketika dua ulama ni duduk dalam masjid. Orang yang mai umrah ketika tu tengah duk tawaf, hujan turun dengan lebat. Bila turun hujan dengan lebat, kalau kita tengok atas Kaabah tu kan ada pancok hujan tu yang buat pada mas tu. Yang tu tak ada apa-apa. Cuma dia buat benda tu supaya ayat kalau bertakung atas Kaabah kan dia jenis 4 segi gitu. Jadi ayat kalau bertakung dia ada tempat untuk dia turun. Dia taklah bertakung di atas tu, dia buat lah, Saudi buat. Ayat tu turun. Masa geng-geng duk tawaf ni apa dia buat? Ayat tu turun, dia pergi mandi di ayat hujan tu. Mandi lah apa semua ni, kain-kain ihram lah apa semua. Pergi mandi, dah habis tawaf 7 tu duk pergi mandi di situ. Tak ada ayat lah, body badan lah apa semua. Polis Saudi ni biasalah. Bid'ah, tak boleh buat, bid'ah, tak boleh buat. Depa duk jadi berkelahi tang tu. Apa jadi berkelahi tang tu? Jadi dia adalah polis tak bagi depa ni nak pi macam tu. Maka apa yang berlaku adalah geng-geng polis di situ, geng-geng ada di apa, geng-geng yang mandi tu, geng umrah tu, depa pi jumpa Habib Alawi, Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Alawi Al-Maliki, depa pi jumpa dia. Bila jumpa dia, Syekh Alawi kata tak apa, boleh je mandilah. Geng-geng hak umrah ni bila tahu kata Syekh Alawi kata boleh, depa pakak pi mandi lagi ramai. Oi, Syekh Alawi kata boleh. Oh, pakak mandi lagi ramai lah. Polis Saudi jadi tak ketahuan. Polis Saudi kata tak boleh macam ni. Saat kami pergi jumpa ni, ulama kami bagi tahu kata ni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mai kami nak pergi jumpa dia. Kami nak tanya dia. Hampilah kami nak mandi, lepas duk buat gitu. Polis-polis ni semua pilah jumpa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di duduk di situ.
Depa kata, wahai Syekh, kami tadi tak bagi depa mandi. Depa kata, Syekh Abdul Rahman Sa'di, dia kata betul lah, jangan mandi di ayat tu semua. Ayat hujan tu bukan ada apa pun yang turun di situ. Orang suruh tawaf kat Kaabah. Sebab apa hampa pergi mandi hujan pula? Nabi Muhammad tak ajak macam tu. Katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Polis tu kata, kami tak bagi dah. Tadi masa kami duk habaq kat depa kata Syekh Alawi Al-Maliki dia kata boleh. Syekh Alawi kata boleh. Syekh Alawi kata boleh. Bangun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, masa tu Syekh Alawi tengah mengajar. Dia mai dengan penuh beradab, dia duduk tepi tu, kemudian dia tanya, dia bagi salam dengan penuh beradab. Tengok perangai alim ulama ni macam mana. Yang dia buat aprah ni hak kita ni. Kita ada bawah ni dia buat champion gitu, hang tak betul, hang bid'ah, hang masuk neraka, kira semua kapiak lah. Kalau boleh semua kapiak, neraka syurga tu kosong, tak ada siapa. Dia dengan pak menakan dia, 2 orang duduk dalam syurga. Hak lain semua masuk neraka. Tapi nama kata ulama dia beradab, duduk dengan penuh kita kata hormatnya. Syekh Alawi ni dia satu ulama senior lah di Mekah, umur pun dah berumur dah. Dia kata, wahai Syekh, tadi polis tu mai jumpa kat aku kata depa duk mandi, jadi kelang kabut kat luar tu, polis tak bagi, depa mai jumpa aku tanya. Lepas tu depa kata, adalah kamu izinkan. Saya agak confused lah dengan izin tuan Syekh ni, boleh tak terang sikit? Syekh Alawi Al-Maliki dia kata, ada 2 benda sebab aku kata boleh. Yang pertama, keberkatan Kaabah itu, bibakata mubarakah. Kaabah ni adalah satu binaan yang penuh dengan keberkatan. Dan nombor 2, ayat hujan yang turun di atas Kaabah tu juga double dia punya keberkatan. Dia baca ayat tadi tu, wa anzalna minas samaa'i ma'am mubaraka. Kami turunkan hujan itu daripada langit itu, air yang penuh dengan keberkatan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia kata, ya Allah, seolah-olah aku tak pernah jumpa ayat ni. Bila Tuan Syekh baca ayat tu, baru aku nampak, kata, betul lah, ayat hujan yang turun tu penuh keberkatan. Tang mana pula aku nak pi halang jemaah-jemaah nak pi ambil ayat hujan yang penuh barakah tu. Syekh Abdul Rahman Sa'di kalih kat polis tu, dia kata, on, boleh pergi mandi. Polis tu dia angkat tangan, menerap habis pok-pok tu. Tadi duk tak ada ayat aku tu ya, kuat lentang tu dengan renang berirama tu. Polis tak kata apa, polis jaga pula siapa nak mandi gitu. Ayat hujan tu ayat barakah. Tapi ayat hujan yang macam mana? Turun daripada langit terus mai kat kita. Dan kalau boleh kita nak tadah ayat hujan tu, memang kalau kita buat perubatan Islam, ada perubatan yang dia minta kita tadah ayat hujan. Tapi kalau kita di Kidaf ni, tahan di tengah-tengah tu lah, maksudnya dia tak ada bumbung, langit terus main turun kat kita. Saya cadang pula 5 minit 10 minit ni awal jangan tadah, bagi hilang karbon lah, apalah, toksik lah, apa-apa kan kat dunia ni macam-macam lah, dengan kilang lah, dengan kereta lah, dengan motor lah, macam-macam asap tak elok semua. 5 minit bagi dia clear semua benda tu sikit. Lepas tu kita tadah ayat tu, dapat sikit pun tak apa, tapi direct terus, jangan tadah bawa bumbung, siap dengan daun lah apa semua, akak kayu apa semua. Wah, yang herba ni minum arwah gitu ya. Campur dengan tek merpati pula lagi, lalai padam dengan tek tikus lah apa, tek monyet lah apa semua, tupai lah apa. Jadi susah. Jadi ayat hujan kita boleh guna untuk ambil wuduk, boleh, tak ada masalah. Nak mandi wajib macam mana Ustaz? Ya, kena tahan banyak lah. 1 gelas mandi wajib, tak mana. Mandi wajib tupai boleh, Pak ni boleh mandi. Hang King Kong mana boleh, yang sikit cukup tak cukup tu. Air mata air ni ayat yang keluar daripada bumi, yang jenis kita tak payah korek. Kadang-kadang kat bukit ada, dia main sendiri ayat tu, original. Dia macam mineral water keluar macam tu kan, mineral dia pergi korek dah. Ni keluar sendiri, boleh. Ayat embun pun tak apa ada lah ni, akhir zaman ni. Dulu ada embun tak, sekarang pun tak apa ada. Tak tahu belah Kidaf ni ada embun tak? Ada nah. Bagus, alhamdulillah. Kat tempat saya tak ada embun dah. Ayat beku ataupun salji tu boleh kita guna untuk ambil wudu, atau kena cayakkan ni dulu. Sejuk-sejuk jadi mampu yang itu keras. Senang kita nak faham ni macam mana. Ayat mutlak ni dia tak terikat dengan mana-mana. Contoh saya beritahu,
Kita ambil air Milo ais, kita bor dalam bekas, kita bor dalam plastik, kita lempak-lempak, kita ikat-ikat, kita lempak dalam telaga. Kita tengok kat situ, air apa tu? Ada Milo ais apa datang tu? Kita bor air Milo ais dalam telaga, kita panggil dia Milo ais. Kalau kita ambil Milo ais, pergi lempak pergi ke sungai, air tu duduk jalan tersangkut kat pokok, kita kata, Milo ais apa datang tu? Sedapnya. Sejuk-sejuk lagi, dia buang dalam peti air lah. Dia buang dalam sungai, jatuh kot. Dia jatuh dalam sungai, kita panggil apa? Milo ais. Katalah kita naik bot pergi tangkap ikan, tak buka lagi, Milo ais jatuh. Polis marin lalu, polis marin kata, Milo ais dalam laut, dia kata. Kalau ayat tu dia duduk di mana-mana pun dia nama Milo ais juga, tu bukan ayat mutlak. Senang kita faham. Kalau kita cedok ayat sungai, kita pi tuang dalam ayat telaga, kita kata ayat sungai ke ayat telaga? Ayat telaga. Kita ambil ayat telaga, kita pi tuang kat laut, orang kata ayat apa? Ayat laut. Ambil ayat laut, pi baling atas bumbung dekat musim sejuk dekat Alaska. Ayat tu tukar jadi salji, jadi frozen macam tu. Kita ambil ayat tu, kita kata ayat apa ni? Ayat salji. Kau kita kata ayat telaga? Tak. Tu nama dia mutlak. Dia tak terikat dengan mana-mana. Mana tempat dia duduk, dia tukar jadi macam tu. Mana dia tak terikat. Macam Milo ais, dia terikat dengan nama dia. Dia duduk di mana pun, dia jadi tetap jadi Milo ais. Kalau orang minum Neslo, orang tahu. Dalam ni ada Milo, dalam ni ada Nescafe. Orang tahu dua-dua benda. Jadi senang kita nak tahu ayat mutlak adalah ayat yang dia tak terikat dengan mana-mana. Sama macam sembahyang sunat, solat sunat mutlak lah. Solat sunat mutlak ni makna dia apa? Dia tak terikat dengan apa-apa. Tak terikat dengan sembahyang hajat, tak terikat dengan taubat, tak terikat dengan waktu subuh, zuhur, asar. Dia umum. Umum tu bila? Saja-saja dah habis sembahyang qiyamulai, dah habis tahajud, dah habis semua-semua dah. Baru 4.30 nak sembahyang lagi dah. Sembahyang apa? Solat sunat mutlak. Allahu Akbar. Berapa rakaat Ustaz? 1000 rakaat pun boleh, 800,000 rakaat pun boleh. Sekali saya habis 4 rakaat, dia bertanya pula, 6 boleh ya Ustaz? Alah, aku abang tu 1000. Nah, kalau boleh sembahyang 1000 pun itu tanya pula, saya up lagi kat atas. Boleh, berapa banyak pun boleh. Bila boleh sembahyang Ustaz? Bila-bila cek boleh sembahyang. Lepas subuh jangan sembahyang, lepas asar jangan sembahyang. 9 pagi boleh, lepas duha dah buat dah 8. Rasa macam ketak-ketak ni, rasa macam bertakwa sangat pagi tu, cakap-cakap sejadah lah. Rasa macam aku rasa macam beriman sangat lah pagi ni. Aku nak sembahyang lagi ni. Sembahyang apa pula ni? Tak tahu nak buat macam mana. Gigit sejadah lah, tak tahu dah. Boleh solat sunat mutlak. Boleh solat sunat mutlak boleh. Cuma sejadah tu jangan bagi kat orang, Covid. Jangan bagi kat orang. Hang gigit ambil pasal sejadah hang. Atau ayat salji. Nombor 2, ayat itu dia bersih, tapi dia makruh kita gunakan dia. Ayat tu nama dia apa? Musyammas. Musyammas tu nak apa Ustaz? Ayat yang berada dalam bejana. Bejana tu bahasa dulu, bahasa lah bekas. Besar lah, bejana tu bekas. Yang diperbuat dari logam yang bukan emas dan perak, yang terjemur di panas matahari di negeri panas. Air itu makruh digunakan pada tubuh badan sahaja kerana mendatangkan mudarat, tapi jika digunakan untuk basuh baju lain-lain, ia telah kembali sejuk, tidak makruh menggunakannya. Baik. Ayat tu berada dalam bekas yang bukan emas, bekas yang bukan perak, besi, macam kontainer, macam satu bekas yang kita guna kat atas bumbung kat rumah kita tu kan, yang atas. Tapi sekarang tak pakai besi dah, dia pakai plastik dah, PVC yang tebal tu. Macam besar ni lah kita kata, daripada besi, daripada tin ni duk ada kat luar, dan ayak ada dalam tu. Ayak tu pukul 2, pukul 3 petang dia panas. Tapi kata ulama dulu-dululah, negara kita tak termasuk dalam musyammas ni, sebab panas kita tak sama macam panas negara panas. Tapi kalau kita tanya kat saya sekarang ni, kadang-kadang boleh jadi juga, sebab cuaca kita pun dia duk main satu macam pelik juga. Jadi senang kita habaq makruh bila masa panas tu. Sagi 6.30 tak panas dah, boleh guna tak? Boleh.
cuma jangan guna untuk mandi. Sebab karat daripada besi tu dia keluar, campur dengan tu, dia tak bagus untuk kesihatan. Tapi ayat tu bersih tak? Bersih. Boleh guna untuk apa? Basuh baju boleh. Baju tu boleh pakai sembahyang tak? Boleh. Kopiah saya ustaz kena najis sikit, boleh? Ambil ayat tu cuci kopiah kita, boleh tak? Boleh. Cuma jangan guna untuk suci najis, mandi wajib, ambil wuduk, yang tu makruh. Bila? Masa tengah panas pukul 2, pukul 3 tu. Masa tu jangan guna lagi. Malam boleh guna tak? Boleh. Tapi kalau boleh tak, malam boleh guna, tapi jangan guna untuk mandi, jangan guna untuk ambil wuduk. Tak okey, dia boleh memudaratkan kesihatan. Ayat tu nama dia apa? Musyammas. Bersih tak ayat tu? Bersih. Tapi kita tak boleh guna untuk makruh. Bukan tak boleh guna, makruh gunakan dia. Satu lagi, ayat yang suci tapi dia tak suci, dia tak boleh guna untuk kita bersih. Ayat mustakmal, ayat yang kurang daripada 2 qullah yang digunakan. Bukan qullah tu tahu kan, qullah tu 2 qullah, qaf lam ta marbutah, qullah. Nanti kita tengok ukuran 2 qullah tu macam mana. Dia tulis kat sini qullah, bukan 2 qullah. Mampu cari 2 qullah? 2 qullah Masjid Sungai Tiram ada 2 qullah. Masjid lain tak ada 2 qullah. Qullah yang digunakan bagi mengangkat hadas pada basuhan pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib, atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis, air itu tak berubah dan tak bertambah timbangannya. Katalah contoh ayat ni dia sikit ya, dia tak sampai ukuran 2 qullah. Kita ambil ayat wuduk ni, bubuh kat sini, tapi ayat wuduk kita tu tak sempurna lagi, duk menitik-nitik lagi, dalam masuk ni, dalam ni balik. Ayat tu nama dia ayat yang dah digunakan, nama dia mustakmal. Tapi kalau kita basuhan pertama dah okey, katalah contoh kita ambil ayat, basuh, jangan angkat ke tangan, basuh, dah lengkap dah basuhan pertama tu, okey, ayat tak percik dah, ayat tu dia tak jadi dah mustakmal. Tapi masa kita tengah duk basuh, jangan angkat tangan kita tu, maknanya kita dah terguna, kita pilih letak balik, kena start balik. Nama dia ayat tu bersih, tapi dia tak boleh nak sucikan, maksudnya tak terangkat wuduk kita. Atau balance ayat yang kita tadah tu kita pergi guna balik, orang lain guna, tak boleh macam tu. Ayat mutaghayyir, ayat mutaghayyir dengan ayat muqayyad kita habis di situ. Ayat mutaghayyir ni ayat yang berubah salah satu daripada rasa, warna atau bau sebab campur dengan sesuatu yang suci, seperti gaharu, nila, dakwat, kopi, teh seumpamanya, hingga berubah nama mutlaknya. Tapi jika berubah kerana lama bertakung dekat lumpur atau tanah atau daun kayu, maka air itu dihukum air suci lagi menyucikan. Okey. Mutaghayyir ni ayat yang berubah. Ayat ni kita boleh guna untuk ambil wuduk. Tapi kita buat apa? Kita ambil satu cawan sudu Nescafe, kita buh dalam ni. Ayat mutaghayyir. Dalam bahasa Arab, mutaghayyir maksudnya berubah. Dia change, orang putih panggil. Dia berubah. Daripada putih ni, dia tukar. Maksudnya bila kita buh Nescafe tu, orang kata ayat kosong ke ayat Nescafe? Ayat Nescafe. Maka dia tak jadi dah mutlak, sebab dia terikat dengan satu benda. Ayat kosong ni, kita bubuh halia 3 cawan. Jadi ayat halia. Ayat halia suci tak? Boleh minum. Tapi dia tak ada kemampuan untuk ambil wuduk, dia tak boleh bersihkan apa-apa benda pun, kita tak boleh guna. Atau dia termasuk benda yang lain, contohnya nila. Orang dulu kan pakai nila, yang nila kotak tu, ataupun lepas tu dia main nila cayak tu, dia tukar, dia jadi ayat nila, dia tak jadi ayat mutlak dah. Ataupun apa-apalah, ayat tu dia berubah, dia punya warna dia atau bau dia, walaupun benda hak masuk tu dia bersih, dia masuk, kita tak boleh guna dah. Contoh ayat ni, apa masuk dalam ni? Gula 5 cawan, 5 camca. Jadi ayat ni jadi ayat gula. Ayat gula boleh ambil wuduk tak? Tak boleh, tak sah. Dia bersih, kita boleh minum, tapi dia tak ada kemampuan untuk bersihkan najis kita atau bersuci, tak boleh. Ayat muqayyad, yakni ayat yang terkait dengan nama asal seperti tebu,
kelapa dan seumpamanya. Sama jugalah. Ayak tu dia bukan campur, dia memang ayak dia lain dah. Apa dia? Ayak nyok, ayak tebu, ayak jus oren. Kaya sangat lah. Dia kata aku duit berlambak sangat, aku saham, tak handsome tak apa, janji kaya. Jadi aku apa barang ambil ayak dengan ayak putih lah contoh. Dia kata aku nak ambil ayak dengan jus oren. Boleh tak? Boleh lah ambil tapi tak sah lah. Boleh je ambil contoh kan. Jadi kaya miskin tu bukan persoalan dia, tapi bila main bab hukum kita ikut. Tu bab berkaitan dengan ayak. Tu salah satulah. Nombor dua, nanti kita akan masuk bab ayak juga. Ayak yang tak suci lagi tak menyucikan. Lepas tu dia main ukuran 2 kula. Lepas tu cara bersih najis. Ada najis yang dimaafkan. Dia najis juga tapi dimaafkan dalam syarak. Contoh ulat dalam buah. Nanti kita main. Kita tengah-tengah makan buah, tengok makan dah, telan dah, ulat tu tak ada kepala. Dia goyang lah dalam ni. Tolong saya dia dah mati dah. Kita alamak, kalau makan lah ulat tu tak boleh keluar lah, tak boleh keluar lah. Tak apa, dimaafkan dalam syarak. Bila hak makan tadi tu hang tak boleh makan pula, sedap pula ulat ni. Yang kedua tak boleh lah. Hak tadi tu je dimaafkan dalam syarak. Ulat yang ada dalam buah makan tak sengaja, tergigit, hang tak boleh saja-saja ambil buah tu, ambil ulat tu buat keluar, potong cicah dengan sos duk makan sikit-sikit gitu. Lepas tu cari pula siapa yang makan buah ada ulat, buat main kat aku, dia bolang pinggan apa semua. Tu memang merepek. Tak boleh saja-saja makan ulat, tak boleh. Macam makan semut lah, termakan semut. Tak tahu kita ada semut ke tu, kita bancuh-bancuh ayak apa semua, bubuh pula sambil duduk sembang dengan member. Memanglah dia tu minum-minum tu, ujung ada 3 ekor lagi semut. Aku dah makan-makan dah banyak dah semut aku makan. Lah pelik ya. Tak apa, yang tak bolehnya hampir kutip pula semut dalam tu. Dia kata sedap pula, jadi tapir pakat makan semut tu. Tu tak boleh lah, saya makan semut itu. Jadi banyak benda lain yang berfaedah yang boleh makan. Saya boleh makan semut. Makanlah chicken chop ke apa kan, kenyang kok. Okey, itulah kita nak buat. Saya nak pesan kat kita semua, kalau boleh musim-musim Covid ni kan, kalau kita main ceramah ke, kalau kita main dekat sini, kalau boleh saya minta tu pakailah tu Pak Long ni, face mask ni. Saya ceramah tadi kan tak pakailah, saya pakailah pula ni kan, kita pakai. Dan kalau boleh kita bawa satu benda untuk lapik. Sejadah yang orang bubuh di sini dan masjid di seluruh dunia bukan sejadah untuk kita tak payah bawa sejadah. Sejadah tu panduan nak berjarak. Sebab apa sebab kita kat tuan-tuan kena bawa dua benda ni? Sebab gejala makin duk bertambah. Sebab kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada. Sekarang kan tu baru kluster Sivaganga ke Sivaji the Boss ke apa, aku tak tahu lah mana main lah tu. Dia macam laju sangat, super spread tu kan. Dia kalau biasa orang dekat dengan kita bawah pada 1 meter, dia boleh cepat jangkitan dengan ayat liok dengan mulut dengan hidung ni lah. Tapi yang kata super spread ni, kita duduk di sini, kita duduk di pintu depan sana pun dia coverage dia kena. Dia macam Selcom juga. Dia versi Selcom. Tu tak tahu lah macam mana main. Kan main pada India tu kan, sekarang kes India ada ranking nombor 2 bawah US sekarang ni. 2 juta orang. 2 juta orang mati ni tak larat duduk saja lempak tepi jalan aku tu. Tak nak urus dah, pening sangat, ramai sangat dah orang yang mati ni. Jadi depa tu main sini pula. Jadi dia punya tahap tu tambah pula orang jenis tak mau jaga. Walaupun dah macam-macam isu, dia boleh pi pula berjalan dekat Tesco lah, berjalan dekat sini lah. Tadi pagi saya dapat dia pi JPJ pula, bukan macam LSDN. Dia pi ambil duit bantuan sara hidup tu, dia pi apa LSDN kena tutup pula, sanitize satu kerja pula. Pakai dengan gelang-gelang pi ambil duit. Tak baik. Dan kalau orang suruh pakai, kita ikutlah. Tak payahlah buat ketegak tu. Alah, buat apa, aku sama bukan demam pun. Ada orang kata saya, Ustaz, saya start pada hari ni memang saya tak akan pergi dalam masjid-masjid semua. Saya tawat. Adakah Ustaz, saya nak masuk dalam masjid, mereka suruh bubuk alkohol sini, arak ni, najis ni.
Percik elok muka aku lah. Saya kata, Haji, yang tu bukan Carlsberg. Awak dia berbual kat depan tu Carlsberg Tiger dengan Heineken ke? Berbual kat tuang kat kepala Haji. Tu bawa arak. Dia tulis alkohol arak lah. Bukan alkohol semua mabuk tu. Bukan alkohol tu. Alkohol dalam spray pun ada. Dia nak bagi kekal wangi, nak bagi tahan lama. Adalah punca dia. Orang buat kajian semua siap dah, tak apa boleh pakai. Saya tak mau pergi dah masjid ustaz. Dia bawa alkohol. Dia duk alkohol lantak ha. Dia tak mau ingat dia berterak tu. Jadi kita janganlah buat beban tak ketahuan. Supaya jangan lagi ada nama-nama agama dikaitkan dengan virus ni. Kan dia naik awal-awal dulu dengan kluster masjid. Jadi kita tak maulah pula sekali lagi main pun. Saya tengok dua institusi yang masih kuat jaga. Institusi pertama nama dia adalah masjid dan surau. Yang kedua sekolah. Sekolah sampai hari ni kena sanitize. Budak main tiap-tiap hari. Sanitize beg dia, sanitize badan dia. Habis makan di meja makan, dah habis makan, buang semua sampah, sanitize meja pula. Habis sanitize meja dah, habis semua dah, hujung semua sekali lagi sebelum budak sekolah balik sekolah, sanitize balik tombol pintu yang ni apa semua hak depa pegang semua tu, ready untuk kelas esok pula. Dua lagi institusi yang masih jaga dengan kuat. Jadi kita tak mau nama-nama agama terpalit untuk isu-isu akan datang ni. Orang kata ikut, kita ikut je lah, benda mudah ya. Bawa satu lapik, tak mesti sejadah, rida ke, bawa sejadah kecil ke, bawa kain belikat satu pun tak apa, lipat 4 gitu. Tahu sebab apa? Sebab kalau orang tu ada gejala, dia sujud di sejadah kita tu, sujud di sejadah kita, mulut dia, ayat liang dia semua kena di situ, nafas dia semua di situ. Kita pula pergi sehari semayang, kita semayang di situ balik, kita tak tahu apa, nanya kita jangkit tang tu. Tapi kita lapiklah sesuatu benda. Melainkan di rumah kita, semua adik-beradik kita ya, tak apalah. Sini saya tak tahulah tuan-tuan, mungkin tak ada orang luar masuk, kita saja, okey, terselamat. Ala kuliahnya adalah baiknya kita bawa lah satu lapik satu tu, macam mereka ada ridak mereka, ada orang yang bawa sejadah mereka, semua bagus, okey. Sejadah kecil pun tak apa, baby punya sejadah tu, janji masa kita nak sujud tu muka kita tu terpelihara. Kita tak adalah kebal sangat, sebab virus ni tak kenal ustaz ke, muslimat ke, tok syekh ke, wali Allah ke, wali Allah insya-Allah dah selamat kan. Kita tahap kuali ni kita ikutlah sikit-sikit dah, dan kita doa pada Allah insya-Allah Allah pelihara keluarga kita, Kedah ni, negeri Kedah kita ni, negara kita dan dunia lah semuanya, daripada rantaian penyakit ni biar putus balik. Hari ni tak ada kes baru di Pulau Pinang, tak ada, alhamdulillah. Moga-moga tempat-tempat lain pun tak ada jugalah, dia hilang balik. Okey, itu saja saya nak bagi tahu. Minta maaf, terima kasih pinjam saya kitab sama tebal ya. Saya ambil je tadi, rupanya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Minta maaf nah. Okey, itu saja yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.